Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, dalam video kali ini kita nak bercerita tentang kecantikan. Ya, siapa yang tak suka kan kalau boleh jadi cantik, sedap mata memandang. Lepas tu kalau keluar je orang tengok, cantiknya dia tu, macam gitu kan. Saya rasa memang semua gadis, semua wanita sukakan kecantikan. Sebab itulah sekarang ni kalau jual je barang-barang kosmetik, barang-barang kecantikan, mesti akan laku keras. Dan kalau kita fikir-fikir, memang daripada dulu-dulu lagi, orang perempuan memang suka sangat dengan kecantikan. Sebab itulah mungkin zaman tu macam tak ada lagi kan beauty facial, lepas tu alat-alat makeup yang macam-macam sekarang ni. So diorang akan menggunakan susuk. Tapi cerita kali ni bukan pasal susuk tau. Saya cuma nak ambil macam point je lah, macam tu. Jadi ceritanya, bila seseorang individu tu sanggup buat apa je untuk nampak cantik, untuk kekalkan kecantikan macam tu. Dan kisah kali ini sebenarnya berkisahkan tentang seorang wanita yang berasal daripada Korea Selatan. Dan dia punya obsesi tentang kecantikan tu memang boleh kata di luar jangkaan. Melampaunya tu sampaikan, ada juga orang macam gini. Macam tu nanti. So, tak payah lengahkan masa, jom kita pergi ke kes pada minggu ni. Dekat Korea Selatan sana, ada seorang wanita yang bernama Han Hae Kyung. Dia lahir pada tahun 1962. Dia seorang wanita yang sangat cantik time tu. Dan cita-cita dia adalah menjadi seorang penyanyi. Ada juga laporan yang mengatakan dia pernah masuk ke pertandingan kecantikan macam tu. Tak tahulah Ratu Cantik Korea ke apa masa tu. Dan dia adalah antara orang yang menang. So, tengoklah gambar dia ni yang masa umur dia 20 tahun. Memang cantik sangat. Sesuai macam orang-orang Korea yang cantik-cantik macam tu. Katanya kalau dia senyum, giginya tersusun rapi, cantik. Memang kata perfect lah ciptaan Allah ni. Jadi, memang masa dia muda-muda lagi, masa dia kecil lagi, dia dah bercita-cita untuk menjadi artis. Nak jadi penyanyi macam tu lah. Dan memang tahu, suara dia memang sedap. Kalau dia dilahirkan zaman sekarang ni kan, mesti dia adalah salah satu ahli kumpulan K-pop. Tapi sebab dia hidup, dia membesar dalam tahun 60-an macam tu, jadi peluang untuk menjadi artis tu taklah sebesar sekarang kan. Han Hae Kyung ni sebenarnya dia berasal daripada keluarga yang miskin. Mungkin sebab itulah dia bercita-cita untuk ubah nasib hidup keluarga dia dengan mencari duit menjadi penyanyi. Tambah pula dia ada rupa, dia ada suara. So memang kata dah full package lah dekat situ. Tambah pula sebenarnya ayah dia ni ada banyak hutang. So memang daripada kecil lagi dia memang hidup susah. Jadi sebab itu jugalah untuk keluar daripada kesusahan tu, untuk cari duit cepat dan bayar hutang ayah dia, dia memang nekat untuk jadi seorang penyanyi. Sebab sebenarnya sebelum-sebelum ni pun dia dah pernah menyanyi dekat majlis-majlis kecil. Dan bayaran yang dia terima masa tu agak lumayan lah. So that's why lah dia macam nekat, dia nak kejar cita-cita dia menjadi seorang penyanyi. Jadi time tu dia pun start lah career dia sebagai seorang penyanyi. So dia pergi menyanyi dekat pesta, dekat majlis. Lepas tu dia pergi nyanyi sana, pergi nyanyi sini. Banyaklah show-show yang dia buat time tu. Dan tak lama lepas tu dia berpindah ke Jepun. Dia pindah ke Jepun tu macam dengan harapan dia boleh dapat lebih banyak duit. So dekat Jepun sana dia mula nyanyi dekat tempat keramaian, dekat majlis-majlis. Dan biasanya dia akan ada show sampai lewat-lewat malam. So semuanya macam semata-mata untuk mencari lebih banyak duit. Dan tak lama lepas tu dia berjaya keluarkan satu album. Katanya time tu dia gunakan nama Han Myoku sebagai stage name. So dia tak gunakan nama Han Hae Kyung, nama Korea dia tu, tapi dia gunakan nama Han Myoku. Mungkin lebih macam mesra alam lah dengan orang-orang Jepun kan. Ada Myoku macam Jepun sikit macam tu. Katanya time ni dia sangat popular di kalangan kawan-kawan dia. Macam ramailah yang nak berkawan dengan dia. Pertama, sebab dia memang cantik. Dia memang ada package kecantikan. Package kecantikan, dia jual ke kecantikan tu? Sebab yang pertama, dia memang seorang yang cantik. Dan yang kedua, dia memang pandai menyanyi. Memang ada suara, package lengkap lah macam tu kan. Dan yang paling penting,
orang suka berkawan dengan dia sebab komitmen yang ditunjukkan untuk menjadi seorang penghibur. Tapi sayangnya lama kelamaan dia menjadi semakin obses dengan kecantikan. Dan katanya dia tak nampak yang dia ni cantik seperti mana yang kawan-kawan dia puji dia tu cantik. So start daripada situlah dia mula ubah penampilan dia tahu. Dia mula berpenampilan begini, dia mula berpenampilan begitu. Tapi biasalah kalau macam artis, orang tak pandang itu adalah sesuatu yang pelik kalau selalu tukar penampilan tu kan. Cuma bagi dia sebenarnya dia ubah penampilan tu semua untuk macam bertambah yakin, macam menambah keyakinan dalam diri dia untuk menjadi seorang penghibur macam tu. So sebab dia dah mula obses dengan kecantikan tadi, katanya time tu dia tengok orang lain ataupun dia tengok wanita-wanita yang lain, dia akan cakap dengan diri dia sendiri, ish, dia ni lagi cantik lah daripada aku, macam tu. So sebab pada masa tu dia hanya menyanyi dekat majlis-majlis macam tu je kan, dia tak ada pun nak buat konsert-konsert yang besar. So dia punya kewangan pun taklah besar sangat. Jadi katanya masa tu dia tak cukup duit untuk pergi ke klinik ataupun hospital untuk buat pembedahan plastik ataupun mungkin buat rawatan kecantikan macam tu lah. Tapi itulah sebab dia macam obses sangat dengan kecantikan tadi, dia sampai sanggup pergi cari individu yang boleh buat pembedahan plastik pada dia. Dan of course lah, benda ni sebenarnya adalah illegal. Kalau dah illegal, tentu-tentunya benda tu macam lebih murah lah compare dengan pergi ke klinik yang legal ni. So dia pergi jumpa dengan seorang individu ni dan orang tu tawarkan untuk buat suntikan botox dan juga pembedahan plastik dengan harga yang murah. Orang ni sebenarnya tak ada lesen tau. Yelah, illegal kan. Mungkin juga time tu dia masih lagi muda, masih lagi umur 20-an macam tu. Jadi macam dia tak terfikir akan jadi sesuatu yang buruk pada dia nanti. So dia pun macam setujulah. Yelah, harganya pun murah kan. Dan tu katanya dia pergi buat pembedahan mata, dia pergi buat pembedahan hidung, dan dia pergi cucuk tang situ, cucuk tang sini, cucuk tang situ. Dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini, dia cucuk tang sini. Dia cucuk tang sini aja. Okey, dah dapatkan rawatan tadi, dia pun mulalah rasa confident kan. Katanya time tu dia memang sangat sukakan wajah dia yang baru, dan sebenarnya kawan-kawan dia pun macam suka juga sebab memang cantik sangat. Memang kata macam muka-muka artis-artis Korea yang sekarang lah, yang mungkin dia orang pun buat pembedahan, kecuali IU. Boy, kecuali IU. I dan juga you. Okey, dah nampak cantik tadi, dah confident pun dah macam dah meninggi macam tu kan. Ingatkan dah settle lah. Ingatkan dah macam okey, dah boleh bekerja sampai bila-bila macam tu. Dan tak ada lagi macam rawatan ataupun pembedahan plastik susulan lepas ni. Rupa-rupanya tak berhenti dekat situ je. Tapi kita kena ingat, dia ni adalah obses dengan kecantikan. So time tu sebenarnya dia mula buat pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang boleh berubah-ubah. Belajar sains kita. Dia mula fikir makin cantik seseorang tu, makin famous dia akan jadi, dan ya, automatik lah dia akan jadi makin popular. So lepas dia dah buat pemboleh ubah yang dimanipulasikan tadi, time tu lah dia mula menjalankan pemerhatian. Ni macam dah masuk lab dah ni, masuk lab sains. Okey, sebenarnya start daripada situ dia mula comparekan diri dia dengan orang-orang lain, dengan artis yang lain. Dan of course lah, kalau dia nak jadi nombor satu yang teratas, dia nak kena comparekan dengan orang-orang yang lebih daripada dia. Okey, lepas dah compare-comparekan tadi, lepas tu dia pun nekat untuk buat lagi pembedahan plastik. Sekali lagi, dia cucuk tang situ, cucuk tang sini, cucuk tang sini. Nak kena tunjukkan lagi ke BT tadi? Tak payah. Sampaikan katanya setiap kali dia bekerja, dia akan dapat duit. Dia pergi buat part time, dia dapat duit, dan duit tu semua dihabiskan untuk pembedahan plastik ataupun untuk buat rawatan muka. Dia punya obsession dengan plastik surgery ni sampaikan dia sanggup untuk pergi pinjam duit tau. Pinjam duit semata-mata untuk buat pembedahan plastik. Dan ya, memang dia memang selalu tak ada duit. Walaupun dia kerja banyak, tapi macam pelik jugalah bila dia selalu tak ada duit. So kejadian tu semua sebenarnya berlaku masa umur dia dalam 20-an macam tu. Dan sebenarnya bila dah cecah ke 30-an, awal 30-an macam tu, muka dia mula tunjuk reaksi yang negatif. Dia macam mula tunjuk perubahan yang sangat ketara. Muka dia ni mula membengkak, lepas tu jadi macam besar macam tu, macam sembab ke apa orang panggil dia besar macam tu kan. Okey, dia cakap mula-mula tu doktor yang tak bertauliah tadi, dia akan cucuk Han Hye Kyung ni dengan renal regular botox. Dan katanya renal regular botox ni adalah digunakan untuk macam membersihkan buah pinggang
pinggang macam tu. Sebab katanya botox tu sendiri ada efek kepada buah pinggang. Jadi renal regular botox tu adalah untuk membersihkan buah pinggang hasil daripada efek botox tadi. Lebih kurang macam itulah. Tapi untuk korang yang mungkin nurse kat sini ataupun mungkin doktor ataupun mungkin korang belajar dalam bidang perubatan, korang bolehlah komen dekat bawah, sharekan dengan kita orang sama ada betul ke tak renal regular botox ni fungsinya begitu. Sebab saya tak belajar dalam bidang kedoktoran. Okey, lepas tu doktor tadi akan inject dia dengan bahan-bahan yang tak dibenarkan. Mungkin sebab dia nak benda tu yang lebih murah, so dia beli yang tak dapat kelulusan KKM. Macam itulah lebih kurang kan. Tapi KKM dekat Malaysia je tau. Katanya dia pergi suntik dengan silikon yang diorang beli dekat black market. Tak lama lepas tu dia balik ke Korea. So katanya masa dia mula-mula balik ke Korea, keluarga dia jumpa dengan dia, tak kenal tau. Tak kenal itu adalah Han Hae Kyong. Sebab apa? Sebab time dia balik tu sebenarnya muka dia dalam keadaan yang sembab. Dia macam membesar macam tu. Dan memanglah keluarga dan juga kawan-kawan dia memang kritik sangat-sangat dengan penampilan dia yang sekarang. Penampilan dia yang mukanya tu membengkak tu kan. Bukan tu je, dia juga dikritik sebab dia terlalu ketagih dengan pembedahan plastik. Tapi dia cakap yang dia sangat suka dengan muka dia yang membengkak tu. Dan dia suka kalau ada orang tegur dia dan perasan ataupun tahu yang dia dah buat pembedahan plastik. Kenapa? Jangan tanya. Dan sekali kalau kita fikir-fikir, macam terbalik kan dengan zaman sekarang kan. Kalau zaman sekarang buat pembedahan plastik tapi tak ngaku yang dia tu dah buat pembedahan plastik, macam nak sorokkan lah dia dah buat pembedahan plastik tu. Konon-kononnya macam natural beauty macam tu kan. Tapi dia ni terbalik. Dia tu macam suka kalau ada orang tahu yang dia dah buat pembedahan plastik. Tak lama lepas tu, disebabkan dia ketagih dengan pembedahan plastik tadi, dia mula jadi stres. Sampai katanya dia menunjukkan tingkah laku skizofrenia. Katanya dia mula dengar suara dalam kepala dia yang mengatakan dia tak cukup cantik lagi, dia tak cukup elok lagi, dan dia kena buat pembedahan plastik tu lagi dan lagi untuk jadi lebih cantik. Okey, jadi dengan muka dia membengkak tadi, tapi dia nak juga buat pembedahan plastik yang lain. Dan time tu dia pun carilah doktor-doktor yang ada dekat Korea ni kan. Tapi sebenarnya time tu tak ada seorang pun doktor yang nak buat pembedahan dia, yang macam nak tolong dia lah. Cari dan last kali dia jumpa juga dengan seorang doktor yang macam sanggup lah untuk terima dia sebagai pasien. Jadi doktor yang ini pun tak tahulah doktor yang bertauliah ataupun tak. Sebab katanya doktor ni dia pergi suntik silikon dekat muka Han Hae Kyong ni, dan juga dia macam bekalkan dengan silikon dan juga alat suntikan supaya si Han Hae Kyong ni dia boleh balik rumah dan boleh cucuk dengan sendiri. Saya tak tahulah sama ada itu adalah benda yang biasa ataupun tak. Okey, tak lama lepas tu silikon yang dibekalkan oleh doktor tadi dah habis. Dan disebabkan masalah kewangan juga, dia tak mampu untuk pergi beli silikon yang baru. So katanya time tu dia pergi ambil minyak masak, lepas tu dia pergi suntik dekat muka dia ni untuk gantikan silikon yang dah habis tu. Saya macam tak faham juga kenapa dia boleh terfikir untuk ambil minyak masak dan juga suntik dekat bahagian muka. Tapi bila saya macam cari gali, kenapa dia boleh terfikir untuk ambil minyak masak? Adakah minyak masak tu macam sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang untuk cucuk dalam badan macam tu kan? So saya pun try lah cari, dan rupa-rupanya ya, betul ada. Katanya pergi suntik minyak masak dekat dalam badan ni, sama ada dekat muka ke, dekat lengan ke, itu adalah benda biasa yang diamalkan oleh orang-orang yang bina badan dalam masyarakat Arab. Bukan Arab je, tapi dekat kawasan Timur Tengah tu pun diorang macam amalkan benda tu. So memang menyuntik minyak masak ataupun menyuntik minyak semula jadi ke dalam tubuh ni adalah sesuatu yang biasa. Boleh kata memang sangat-sangat terkenal lah dekat sana. Jadi kalau nak cerita ada side effect tak? Memanglah, memang akan ada side effect sebab kita masukkan benda asing kan dalam tubuh kita kan. Katanya hasil ketagih menyuntik minyak masak ke dalam tubuh ni akan menyebabkan datangnya beberapa penyakit. Pertama, tumor. Kedua, fibrosis otot. Ketiga, kecacatan. Dan yang keempat adalah kehilangan fungsi. Maksudnya kalau cucuk dekat, mungkin dekat bahu untuk macam kuat-kuat macam itu kan, akan hilang fungsi dekat sini.
Kalau cucuk dekat muka, mungkin akan hilang fungsi-fungsi otot yang ada dekat muka ni. Macam itulah lebih kurang. Bila kita suntik minyak masak dekat tubuh kita, sebenarnya macam kita mengalu-alukan bakteria yang mungkin ada dalam minyak masak tu sendiri, mungkin ada dalam jarum suntikan tu, masuk ke dalam aliran darah kita. Jadi bila kita dah selamat datang bakteria macam tu, kita jangan nak salahkan COVID lah lepas ni. Okey, sambung cerita Han Hye Kyung tadi. Sebenarnya dia bukan suntik minyak masak je tau, tapi dia juga boleh terfikir untuk menggunakan krim muka. Krim muka yang kita pakai contohnya macam krim malam tu kan dia berbentuk krim. Maksudnya berbentuk, maksudnya dia dalam bentuk krim. Jadi krim tadi dia pergi panaskan tau. Dia pergi panaskan, dah jadi cair tu, dia ambil yang cair tadi, krim yang cair tu, masukkan ke dalam syringe dan dia pergi cucuk dekat muka dia. Macam mana dia boleh terfikir nak gunakan krim, nak cairkan krim dan masuk ke dalam muka macam tu? Saya tak tahulah macam mana dia boleh terfikir benda tu. Mungkin dia fikir kalau guna krim malam macam tu lambat sikit efek dia, dan kalau kita cucuk kat dalam muka cepatlah sikit efek dia kan. Mungkin juga. Tapi itulah kata dia punya obsession tu sampaikan di luar kita punya jangkauan tau, di luar fikiran manusia biasa. Dan yang paling kata bikin ngeluh lah macam tu kan, sebab sebenarnya dia pergi cairkan krim tadi hanya untuk cuba-cuba. Katanya dia nak tengok apa yang jadi, sama ada lebih cepat berfungsi compare daripada kita apply kat luar ni macam tu kan. Ya Allah, dia pergi buat eksperimen dekat muka dia sendiri. Betul lah yang kita buat pemboleh ubah dimanipulasi kan tadi tu kan. Ada siapa-siapa yang berani? Kesian orang yang jual kolagen tu semua kan, kalau betul benda ni masih lagi dipraktikkan. Okey, yang last kali ni apa yang dia buat dekat muka dia memang sangat epic. Memang saya rasa tak ada siapa pun dekat sini yang tonton video ni akan terfikir dia akan buat benda ni. Dia buat apa tahu? Dia mulakan minyak soya, simen dan juga silikon. Dia pergi injekkan ketiga-tiga bahan ni dekat muka dia untuk dapatkan efek yang dia nak. Dia pergi masukkan simen tau. Dia macam pergi gaul simen untuk simen muka dia. Dan tak lama lepas tu, muka dia makin membengkak dan mula mengeras secara kekal. Dan korang boleh tengoklah apa yang dah jadi dengan muka dia ni. So apa yang jadi, simen dan juga minyak soya dan yang dia campurkan dengan silikon sekali tadi, benda tu semua mula mengeras dekat muka dia, yang mana menyebabkan kulit muka dia ni tertarik ke bahagian bawah. So sebab kulit muka dia tadi dah tertarik macam tu, sebab semen tu sendiri kan macam berat kan, kulit muka dia ni mula macam merenggang lah, macam tertarik, merenggang macam tu, makin panjang. Dan disebabkan dia punya penampilan begitu, disebabkan muka dia dah jadi macam agak pelik macam itu, dia mula dikenali sebagai fan lady. Katanya gelaran tu dia dapat sebab muka dia lagi besar berbanding dengan badan dia. So macam selama-lamanya dia kehilangan muka dia yang cantik asalnya tu. Katanya bila dia keluar je dekat tempat-tempat publik, ramai orang yang akan macam renung je dia, macam tengok semacam je macam tu. Dan budak-budak dekat sana juga suka kacau dia. Dan budak-budak tu semua macam gelarkan dia dengan fan lady tadilah, ataupun Punggi Ajema. So kondisi dia masa tu memang sangat-sangat parah dan macam tak ramai doktor yang nak rawat dia. Bukan tak ramai doktor tau, tapi kebanyakan doktor tak nak rawat dia, tak nak terimalah kes dia ni sebab macam berat sangat. So pada tahun 2004 ada satu dokumentari yang dia buat. Kononnya dengan harapan adalah doktor-doktor yang mungkin tergerak hati untuk tolong dia. Sebab sebenarnya dalam masa yang sama dia mengalami kesukaran untuk hidup secara normal. Doktor yang macam terima kes dia ni, dia cakap yang satu keajaiban, dia ni masih lagi hidup dan kata matanya tu masih lagi elok. Kiranya macam tak tertutup habis lah. Sebab katanya kita tak tahu bahan-bahan yang dia cucuk tadi pergi ke arah mana dekat sekitar muka ni. Kata buatnya dia tercucuk, lepas tu terkena dekat urat-urat yang ke arah mata macam tu, kan jadi buta macam tu lah lebih kurang. So yang dia cucuk simen tadi pun dekat mana arah simen tu pergi, dekat area situ lah yang akan mengeras. So doktor tadi pun dia mulakan operasi. Dia buang dulu bahan-bahan yang berminyak yang ada
dekat muka dia tu. Jadi bahan-bahan yang berminyak yang dimasukkan ni termasuklah juga dengan tisu muka dia. Yang katanya tisu muka dia ni dah melekat dah dengan bahan-bahan yang dia dah cucuk dekat muka dia. Dan time tu sebenarnya doktor dah buang lebih kurang 4 kilogram. Dan semua tu adalah bahan-bahan yang dia cucuk, termasuklah tisu dan juga kulit muka dia. So biasanya kulit muka manusia yang normal tebal daripada kulit kepala ke tengkorak ni lebih kurang 5 mm. Tapi dia punya jarak ketebalan tu lebih kurang 3 cm. Ceritanya memang banyak gila lah benda-benda asing yang dia dah cucuk dekat muka dia. Okey, lepas dah keluarkan benda asing tadi, memang muka dia nampak lagi elok daripada yang sebelum ni, walaupun bukan selayaknya muka orang-orang yang normal. Dan katanya dia memang decide dah tak akan buat plastik surgery lagi. Orang kata macam tobat lah, tak nak buat lah macam tu. Tapi itulah, nasi dah jadi bubur kan. Walaupun bubur tu cuba lagi untuk buat jadi nasi, cuba keraskan untuk buat jadi nasi, tapi namanya tetap sama, bubur. Lepas tu dia cerita, lepas dah buat pembedahan ni sebenarnya ada beberapa side effect dekat muka dia. Contohnya macam dia dah tak dapat nak tutupkan mata rapat-rapat sebab katanya dah tak ada kulit yang mencukupi dekat area mata ni yang membolehkan dia pejam mata rapat-rapat. Kedua, sebab katanya pembedahan tu dah buang kebanyakan daripada urat, tisu dan juga otot yang ada pada bahagian muka dia. Sampaikan dia sendiri mengalami kesukaran untuk bercakap. So beberapa tahun lepas tu, dia mula membiasakan diri untuk keluar dekat tempat awam. Dah tak jadi masalah dah time tu, dan umur dia masa tu pun dah cecah 50 tahun. So time ni dia pergi minta kerja sana, pergi minta kerja dekat sini, tapi tak ada yang nak ambil dia bekerja. Yelah, pertama sebab faktor umur tadi lah kan. Dan last kali dia diterima juga bekerja dekat sebuah kilang untuk kupas kacang ginkgo. Katanya upah yang dia dapat lebih kurang dalam $200 je untuk sebulan. Tapi itulah sebab dah tak ada kerja lain dah yang nak terima dia. So dia terpaksa lah kan terima je apa yang ada kan. So dia cakap walaupun dia dah tak dapat dah wajah asli dia, tapi dia dapat balik hati dan juga jiwa dia. Katanya dia meninggal pada tahun 2008 pada umur 57 tahun dan penyebab kepada kematian dia tu masih lagi kekal misteri. Taklah kekal misteri, unknown. So sekarang ni nak cerita tentang apa yang dah jadi dengan doktor yang pergi beli ubat dekat black market tu, yang tak bertauliah tu kan. Katanya sekarang ni dia dah jadi seorang tukang tilik nasi. Daripada profession doktor kepada tukang tilik nasi. Korang rasa? The end. Okay, mungkin ada juga antara kita yang sukakan kecantikan. Bukan suka je tau, tapi nak jadi cantik cepat-cepat macam tu. So tolonglah beli collagen. Tak perlulah nak cucuk simen dekat muka ni, okay? Yang paling penting sekali, belajarlah bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. So macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.